Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, kita jumpa lagi pada kelas kita pada hari ini iaitu kelas Bahasa Melayu. Okey, yang pertama sekali cikgu nak ucapkan terima kasih kerana sampai hari ini masih lagi ada murid yang bagi komitmen yang ataupun committed yang dengar pengajaran cikgu dan juga buat kerja yang cikgu suruh. Okey, cikgu ucapkan ribuan terima kasih . Okey, cikgu harap yang lain-lain pun boleh pelan-pelan dengar video pengajaran cikgu, video-video pengajaran cikgu. Sebab apa? Bila buka sekolah nanti cikgu hanya sambung sahaja. Kalau cikgu ulang pun sikit-sikit je. Jadi yang mana yang terlepas tu dengar balik yang sebelum-sebelum ni dan cuba kalau tak faham boleh tanya cikgu . Sebab buka sekolah nanti pun kita sampai insya-Allah sampai bulan 3 tahun depan. Kita punya kamu masih lagi berada di tahun 2. Selepas tu baru naik tahun 3. Jadi cikgu risau juga takut tak sempat nak habiskan yang belakang-belakang ni. Jadi cikgu cuma teruskan je sampailah bulan 2 atau bulan 3 tahun depan . Okey. Hari ni kita akan belajar macam mana kita nak buat karangan. Menulis membina dan menulis perenggan. Perenggan utamanya . Okey. Tengok amalan bijak. Kita baca sama-sama dulu cerita ni. Semua murid-murid buka buku teks muka surat 31 jilid 2 . Amalan bijak. Petang itu Ilis dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Ilis dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Okey, Ilis mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Ilis mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Kita boleh tengok gambar ni . Ini bila kamu nak buat karangan, yang pertama ini dinamakan perenggan. Perenggan. Satu perenggan . Sebelum nak mula perenggan mesti ada jarak ni. Jarak ni lah kita panggil perenggan lah. Perenggan jarak tu. Okey. Permulaan ayat mesti jarak. Okey. Lepas permulaan perenggan. Ni satu perenggan kita panggil. Ya, dalam satu perenggan tu mungkin ada 2-3 ayat. Yang bersesuaian dengan gambar contohnya. Biasanya kalau nak buat karangan, dia akan bagi soalan berdasarkan dia bagi gambar dulu dan kamu buat perenggan ataupun buat ayat ataupun buat karangan berdasarkan gambar yang diberi. Okey, biasanya dalam karangan yang pertama cikgu dah pernah ajar tahun-tahun lepas ataupun hujung tahun lepas, cikgu rasa cikgu pernah ajar ataupun awal tahun hari itu. Okey, bila kamu nak buat karangan, okey karangan ataupun bahasa Inggeris kita panggil essay. Kan? Ni karangan. Okey. Yang pertama mesti ada pendahuluan. Pendahuluan. Pertama kita ada pendahuluan. Pendahuluan ni dia tak masuk lagi perenggan . Dia kamu cerita sebagai orang kata permulaan cerita sahaja. Contohnya yang ni. Petang itu Ilis dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Ilis dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Dia maksudnya dia macam bayangkan kepada cerita tu. Sebab tajuk dia adalah amalan baik kan. Jadi bila masuk perenggan mesti bersangkutan dengan tajuk. Okey, ni pendahuluan. Pendahuluan ni kita cerita seberingkas lah. Maknanya kan, berkenaan dengan cerita tersebut. Okey, pendahuluan tiada perenggan. Pendahuluan tiada perenggan. Tengok. Petang itu dia terus dia masuk kan. Ayat yang pertama. Dia tak ada perenggan. Mesti huruf besar . Mula-mula ayat, mula-mula karangan mesti mana-mana pun ayat mesti huruf besar. Okey, dia tak ada perenggan, tak ada jarak. Okey, bila masuk perenggan yang pertama, lepas pendahuluan, kita akan masuk perenggan ataupun isi pertama. Biasanya ada 2 lah, paling kurang 2 isi . Ni kita panggil isi pertama. Okey. Yang kedua, isi ke ataupun perenggan
Isi kedua lah, isi kedua. Biasa dia paling kurang ada 2 isi. Okey, seterusnya penutup. Penutup kepada cerita tersebut. Okey, ini basic, ini asaslah dalam buat penulisan, buat karangan. Okey, kita tengok perenggan yang pertama. Bila masuk perenggan yang pertama ataupun isi yang pertama, mesti kena ada jarak. Kat sini Ilis mengeluarkan, tengok. Dia buat ayat berdasarkan gambar. Ayat-ayat 2-3 ayat dicantumkan dalam satu perenggan dan mengikut gambar. Ilis mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Dia bawa apa ni? Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Ilis mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Sebab dia nak kita semula kan. Barang-barang ni boleh kita, antara barang yang boleh dikita semula. Okey, kita masuk isi yang kedua. Isi yang kedua, kita tengok gambar apa yang Ilis buat. Dia masukkan surat khabar ke dalam tong warna biru. Okey, kita tengok apa cerita dia. Ilis memasukkan surat khabar ke dalam tong yang berwarna biru. Selepas itu, dia memasukkan ni dia ada info kat sini info, dia tengok info. Tong biru untuk kertas seperti buku, surat khabar dan majalah. Tong coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Tong jingga untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman, beg plastik, botol air mineral dan bekas makanan. Okey. Coklat untuk botol. Okey, kita tengok. Selepas itu dia memasukkan jingga. Okey. Selepas itu dia memasukkan, kalau jingga apa tin kan. Kalau tin dia masukkan tin ataupun plastik. Okey, botol plastik. Dia memasukkan botol plastik ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian Ilis memasukkan botol kaca ke dalam tong berwarna coklat. Okey, dah tu je. Dah selesai dah perenggan yang kedua. Berdasarkan gambar kan. Okey, kita tengok perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga ni dia cuma bagi point sahaja. Jadi kita kena kembangkan point ni. Kita selalu kan belajar bina ayat, jadi cikgu percaya kamu dah boleh buat Okey, yang pertama, macam mana kita nak buat perenggan ni? Yang pertama kita tengok gambar. Apa yang dia tengah buat? Apa yang Ilis tengah buat? Ilis dengan ibu dia pergi membeli belah di pasar raya kan. Nampak macam di pasar raya ni. Okey. Lepas tu dia dekat kaunter bayaran kan. Gambar ni dia dekat Ilis dengan ibu dia berada di kaunter bayaran. Dia ada beg, dia bawa beg mesra alam. Beg mesra alam menggantikan beg plastik. Okey, kita akan bina beberapa ayat untuk menghasilkan satu perenggan. Untuk ni dia bagi 3 point kan. Point yang pertama dia bagi kaunter bayaran. Okey. Point yang kedua dia bagi beg mesra alam. Okey, point yang ketiga dia bagi ganti beg plastik. Okey, kita tengok Ilis dan ibunya. Okey, macam cikgu kata tadi, bila nak masuk perenggan mesti kena jarak. Okey, kita buat Ilis dan ibunya pergi ke pasar raya. Okey, titik. Okey. Ketika di kaunter bayaran, Ilis, okey. Okey, kita boleh gabung jugalah dua ni kan. Ilis menggunakan beg mesra alam. Apa tu? Oh, sorry. Kita lagi sekali lah. Okey. Ilis dan
ibunya pergi ke pasaraya. Okey. Ketika di kaunter Ilis membuat pembayaran di ketika Ilis hendak buat pembayaran di kaunter bayaran, Ilis mengeluarkan barang-barang yang hendak dibelinya, yang hendak dibayar. Okey, yang hendak dibayar. Ini panjang ayat dia, dibayar dari dalam beg mesra alam. Okey. Beg mesra alam tersebut, kita boleh cerita kat sini. Beg mesra alam tersebut bertujuan menggantikan beg plastik. Okey. Hal ini kerana, ini pendanda wacana kita panggil. Hal ini kerana penggunaan beg plastik tidak baik untuk alam sekitar. Untuk alam sekitar kita. Okey, kita tengok. Ni dah jadi satu perenggan yang cikgu buat ni. Dah jadi satu perenggan. Yang cikgu bagi contoh lah. Ilis dan ibunya pergi ke pasaraya. Ketika Ilis hendak buat pembayaran di kaunter bayaran. Ni cerita pasal kaunter bayaran. Okey. Ilis mengeluarkan barang-barang yang hendak dibayar dari dalam beg mesra alam. Beg mesra alam. Beg mesra alam tersebut bertujuan menggantikan beg plastik. Okey, hal ini kerana penggunaan beg plastik tidak baik untuk alam sekitar kita. Okey, ni dah jadi satu perenggan ya. Ni cara nak bina satu perenggan daripada point yang dibagi ni. Okey, kita tengok buku aktiviti muka surat 33. Tengok buku aktiviti ya. Muka surat 33. Okey, tulis perenggan. Jadikan kebiasaan. Kita tengok gambar dia buat apa. Balik ke kelas. Dia bagi 2 point kat sini. Nampak 2 point. Balik ke kelas, bersihkan tapak kasut. Okey. Waktu pendidikan jasmani telah tamat. Okey, Seha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Ni point yang pertama. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Okey, ni ada yang point yang kedua. Okey, kita tengok yang ni pula. Dia bagi 2 point dalam gambar ni. Yang pertama, mengasah pensel. Yang kedua, bekas khas. Okey, kita tengok Pensel Seha telah tumpul. Bila dah tumpul dia buat apa? Okey, dia mengasah pensel di dalam bekas khas. Okey. Dia mengasah pensel di dalam bekas khas yang disediakan. Tengok dalam gambar ni senang saja Dia mengasah pensel di dalam bekas khas yang disediakan. Itu saja. Dah jadi satu perenggan. Okey. Dia dalam satu perenggan, cikgu kata dia mesti ada lebih daripada 1 ayat. 2 ayat ke, 3 ayat ke. Okey. Tengok yang ni pula. Okey. Pembungkus roti, point dia, lepas tu satu lagi tong sampah.
Okey, kita tengok. Kita bagi nama lah. Ali dan Mira membuang sampah seperti pembungkus roti ke dalam tong sampah. Boleh dapat Ali dan Mira membuang sampah seperti pembungkus roti di dalam tong sampah. Okey, cikgu ulang 2 kali Harap boleh dapat, ataupun nanti kamu boleh buat ayat kamu sendiri pun tak apa. Buat perenggan kamu sendiri pun boleh. Ikut berdasarkan gambar. Ini cikgu bagi contoh. Cikgu tak tolong tuliskanlah sebab kamu dah darjah 2 dah kan. Cuba buat sendiri, dengar cikgu cakap dan kamu tulis. Dengar betul-betul, kamu dapat jawab. Okey, kita tengok yang terakhir sekali. Dia bagi 2 poin. Kelas bersih, tiada sampah. Okey. Tengok dalam gambar Okey. Okey, kita bagi nama cikgu tu lah. Okey. Cikgu Zainab masuk ke kelas ataupun cikgu Zainab dia tengah bercakap kan, cikgu Zainab ni kan, bukan masuk. Okey, cikgu Zainab tengah bercakap kan. Cikgu Zainab menasihati murid agar sentiasa bersihkan kelas dan pastikan tiada sampah di dalam kelas. Boleh dapat Cikgu Zainab menasihati murid sentiasa bersihkan kelas, walaupun mungkin tak sama tapi maksud dia membawa yang sama, boleh Okey, Cikgu Zainab menasihati murid ataupun memastikan kelas bersih, boleh juga. Cikgu Zainab memastikan kelas bersih dan tiada sampah. Itu saja. Cikgu Zainab menasihati murid supaya memastikan kelas bersih dan tiada sampah. Nanti tulis kat dalam ni. Okey, itu sahaja kerja kamu pada hari ini. Cikgu harap semua boleh jawab Okey, apa-apa boleh tanya cikgu kat dalam grup Telegram. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.